Okey, untuk kelas malam ni, kelas 022 masih lagi asas lah, pengenalan asas chart, free sharing daripada tim Easy Trade, dan kita cuba dapatkan info-info yang perlulah untuk bagi yang baru dalam trading ni, dan kita cuba sampaikan dengan tempo yang agak perlahan lah supaya ramai yang boleh catch up. Okey, sebelum kita mula dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita doa sikit, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Next lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, untuk sesi malam ni akan ada dua orang lah yang akan sharing. Saya Zainab Bidin dan seorang lagi daripada tim saya lah yang akan sharing untuk part 2. Saya untuk part 1 lah. Okey, kita terus kepada topik kita. Untuk malam ni boleh bila saya mengajar tu mungkin kalau ada yang tak jelas ke apa, nanti di akhir sekali kita akan buat sesi Q&A. Kalau ada nak tanya mengenai asas-asas yang kita ajar malam ni lah. Okey. Untuk yang advance, mana-mana yang kita tahu kita akan terus jawab, mana-mana yang mungkin kita pun tak sure ataupun kita pun tak berapa tahu. Kita pun banyak juga tak tahu kan. Okey, yang kita tahu tu kita akan cuba dapatkan info lah yang perlu. Okey, untuk yang pertama, candlestick. Kalau yang baru-baru berjinak-jinak dengan saham ni, mungkin agak baru-baru jumpa candlestick. Apa itu candlestick, benda-benda yang asas lah. Mungkin kenapa ada yang candlestick. Sebelum kita pergi kepada teknikal, saya cerita dia punya sedikit lah sejarah. Sebenarnya sejarah ni tak penting sangat pun, tapi bila kita faham kenapa benda ni, macam mana kenapa sekarang ni bila trading tu ramai yang menggunakan candlestick ni, apa asal usul dia. Kita nak cerita sikit lah untuk kelas yang asas ni. Dia sejarah dan kepentingan candlestick ni. Dia, kalau mengikut sejarah dia, candlestick ni dia telah wujud pada abad ke-17 di Jepun. Dan abad ke-19 dia di Amerika Syarikat. Permulaan apabila di Jepun adanya perdagangan beras sekitar 1654, diikuti dengan emas, perak, minyak dan biji timah lah. Nama pengasas dia Munihisha Honma ataupun Sokyu Honma ni, dia seorang peniaga beras yang lahir, dan beliau ni dia memahami tentang supply and demand, serta emosi yang memainkan peranan dalam penetapan harga lah. Dan dia lah yang antara yang itu adalah sejarah serba ringkas lah di Jepun mengenai candlestick ni. Sebab candlestick ni dia terhasil daripada
di belakang dia boleh menghasilkan pattern-pattern ataupun bentuk-bentuk candlestick ini adalah dia melibatkan emosi orang lah. Orang nak membeli, mungkin ada orang nak menjual. Kenapa si A ni dia nak membeli, kenapa si A nak menjual, kenapa sentimen hari ni ramai nak beli. Okay, dia akan menghasilkan pattern candlestick yang berbeza. Apa-apa sahaja yang berlaku, gawat ke ataupun harga turun ataupun company bermasalah dan sebagainya, dia akan dizahirkan oleh candlestick dulu. Kita akan nampak dekat technical dulu, dekat chart. Dekat chart ni kita boleh lihat dia akan kesan dia, dia akan ada di chart dulu lah. Sebab tu macam kita tim Easy Trade, kita akan boleh dikatakan sepenuhnya lah menggunakan technical analysis. Kita tengok chart dia, kita tengok bentuk chart dia untuk kita membuat decision sama ada kita ingin membeli ataupun kita ingin menjual sesuatu saham lah, sesuatu counter. Okey, kalau kita lihat pada slide ni, dia ada dua. Satu warna hijau dipanggil bullish dan satu lagi berwarna merah. Candlestick yang berwarna merah dipanggil bearish. Okay, saya cerita sikit. Bullish ni adalah asal nama dia adalah daripada bull, daripada lembu. Dan kenapa dia guna bullish untuk menunjukkan uptrend, harga menaik? Kerana sifat lembu itu sendiri, dia bila dia menanduk ke atas. Okey, kemudian yang bearish adalah daripada perkataan bear, beruang. Dan kenapa dia guna bearish? Untuk menunjukkan harga trend menurun. Disebabkan beruang tu bila dia menangkap, dia akan turun ke bawah lah. Itu antara benda-benda yang asas lah dalam kenapa terasnya perkataan tu. Okey, kalau kita tengok dia punya candlestick yang warna, kita tengok yang warna hijau dulu. Okey, warna hijau, okey, dia ada open. Kalau perasan dekat bawah tu dia ada open. Open tu adalah harga market. Dia buka lah pada hari tu, harga permulaan dia, harga open. Okey, dan dia ada atas tu dia ada close. Close tu adalah harga market ditutup. Okey, tu dia akan menghasilkan harga open, dan harga close tu dia akan menghasilkan body dia, body candlestick tu. Dia panggil real body. Itulah body dia. Maksudnya harga dibuka berapa, lepas tu harga ditutup berapa, menghasilkan body dia, body untuk bullish tu. Kemudian atas tu dia ada high dan bawah tu dia ada low lah. Kalau pasal atas tu dia ada high, bawah dia ada low. High tu kalau ingat kelas yang malam tadi, siapa yang join, high tu adalah harga tertinggi pada hari tersebut. Maksudnya bila dia open harga pukul 9 pagi tu, lebih sikit lah, pukul 9 pagi dia buka harga tu dia akan naik turun, dan harga yang paling tinggi dia adalah di high. Di high tu harga paling tinggi dia akan sampai. Kemudian di low tu adalah harga yang paling rendah pada hari tu lah, sebab dia akan turun naik kan. Cak ni dia akan turun naik. Dan bila pukul 5 dia close tu adalah pada harga close lah. Jadi terhasilnya pattern candlestick yang bullish, dia panggil bullish candlestick ni. Okey, kemudian yang panjang belah atas dan belah bawah tu, tu ada setengah orang dia panggil shadow, ada yang dia panggil echo. Kalau yang belah atas dia panggil upper shadow, kalau belah bawah dia panggil lower shadow. Okey, itu adalah sebaringkas lah. Okay, kalau kita tengok yang bearish pun dia sama saja, cuma bezanya adalah opennya dia belah atas.
harga dibuka pada pukul 9 pagi itu adalah lebih tinggi daripada harga dia tutup pada hari itu, pada pukul 5 petang tu. Dia tutup dengan harga yang lebih rendah. Dan benda juga sama, high itu adalah harga yang paling tinggi naik pada hari itu, dan low itu adalah harga yang paling rendah pada hari itu. Ini adalah jika candlestick ni adalah candlestick untuk daily lah, untuk sehari. Maksudnya satu candlestick ini untuk menunjukkan sehari punya aktiviti lah di saham. Okey, untuk next. Okey, untuk slide kedua ni, saya nak terangkan bullish ataupun bearish. Pattern candlestick tu dia bergantung kepada seperti yang saya cerita di awal tadi, adalah dia bergantung kepada sentimen pada hari itu. Okay, sentimen itu adalah sentimen buyers yang kontrol ataupun sellers yang kontrol market. Counter tu pada hari itu. Okay, contoh kita tengok yang warna hijau dulu lah. Kita tengok yang bullish dulu. Okay, kita tengok yang bullish, yang first kali, yang belah kiri, yang gambar lembu tu. Okay, ni kalau solid macam ni, Morbozu ni, buyers in total control ni memang sangat cantik lah, menunjukkan candle ni adalah buyers in total control ni menunjukkan dia memang uptrend lah, harga dia memang sangat-sangat cantik lah. Dan kalau nampak candle bentuk macam ni, menunjukkan counter tu memang steady lah. Okay. Dan yang kedua, buyers in control ni adalah, okay, dia ada echo, dia sama macam gambar tadi kan, dia ada body, dia ada, ni adalah bullish candlestick juga, dia ada body dan dia ada echo, dia ada turunan juga, tapi harga close tu dia lebih tinggi untuk hari itu. Maksudnya dia bullish, hari itu. Okay, kemudian kita tengok yang ketiga, bentuk dia echo di bawah tu panjang, tapi still ini adalah bullish lagi. Okay, sellers are active but buyers are stronger lah. Maksudnya seller tu aktif juga menjual, tapi buyers lebih ramai membeli, lebih kuat dalam counter tu. Buyers lebih kuat membeli lah. Okay. Jadi menunjukkan dia bullish punya candlestick lah. Okay. Kemudian yang keempat, kita tengok echo dia belah atas. Okay. Bila echo yang belah atas ni, buyers want but show weakness. Dia agak lemah sikit lah. Dia masih bullish, tapi dia menang, buyers tu menang, tapi menunjukkan agak lemah sikit. Dia punya pattern candlestick macam ni. Okay, tu adalah yang bullish candlestick. Kita tengok yang bawah. Yang bawah adalah bearish. Yang warna merah tu adalah bearish. Okay, yang gambar singa tu, ni adalah tak cantik lah. Kalau macam ni, dia sellers in total control lah. Dia solid macam ni, Morbozu ni, dia petak, tapi dia tak ada echo, tapi dia counter bearish lah. Maksud dia open belah atas, close dia belah bawah. Jadi kuat dia punya sellers tu, memang total control lah. Dia berlawanan dengan yang tadi, yang gambar ke atas ni warna hijau. Sama juga kalau tengok gambar kedua, echo ada belah bawah, sellers in control. Kalau macam ni, dia ada echo sikit belah bawah, tapi dia adalah bearish punya candlestick lah. Okay. Yang ketiga, buyers are active but sellers are stronger. Ni dia berlawanan dengan yang tadi. Yang tadi sellers are active kalau yang hijau. Kalau yang merah ni, kalau bentuk macam ni, maksudnya buyers are active but sellers are stronger lah. Gitu. Okay, kita tengok yang keempat pun dia berlawanan juga dengan yang ke atas tu, yang bullish. Yang bearish ni adalah seller
One but show weakness, lemah juga, dia agak lemah juga. Chinese tu dia menang, tapi menang apa, menahan dengan keadaan lemah lah. Okey, ini adalah biasanya pattern-pattern yang asas lah, yang kinestik yang biasa kita akan jumpa lah bila kita banyak tengok chart. Ini adalah kinestik yang biasa kita jumpa. Dan kinestik ni macam saya cerita, dia terhasilnya adalah daripada sentimen, daripada berapa ramai buyers, berapa ramai sellers, berapa banyak volume yang dia orang beli, berapa banyak volume yang dijual dan sebagainya lah, boleh menghasilkan bentuk-bentuk kinestik yang berbeza. Okey, ini saya beringkas. Okey, terus pada next slide. Okey, ini adalah bentuk-bentuk pattern-pattern kinestik yang kita boleh tengok. Okey, ni adalah yang dua candlestick. Okey, tengok kalau bentuk macam ni, sebab apa kita nak tahu bentuk-bentuk macam ni adalah kita nak cuba tajamkan kita punya mata, kita punya skills. Bila kita dapat lihat candlestick bentuk macam ni, susunan candlestick macam ni, okey, kita tahu dah. Okey, lepas ni harga tu sepatutnya jadi macam mana. Maksudnya percentage besarnya dia akan turun ataupun dia akan bullish ataupun dia akan bearish. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni dia ada candlestick satu warna merah, lepas tu diikuti dengan candlestick yang hijau, yang bullish, satu lebih tinggi. Ini nama dia bullish engulfing, bullish pattern where there is a lot of momentum in favor of price rising. Menunjukkan bullish pattern, dia momentum untuk menaikkan harga makin naik. Macam tu. Ni dia panggil bullish engulfing. Kalau kita lihat yang kedua tu, dia berlawanan dengan yang pertama tu. Okey, ni dia panggil bearish engulfing, bearish pattern where there is a lot of momentum in favor of price falling. Harga tu dia momentum untuk favor, untuk jatuh lah harga tu. Dia bentuk candlestick dia macam tu. Okey, dua ni biasa juga, kalau biasa tengok chart tu akan jumpa juga pattern-pattern yang macam ni. Okey, kita tengok yang ketiga. Ni nama dia harami. Dia first pattern dia adalah bullish candlestick yang besar, yang panjang, lebih panjang. Yang kedua tu dia lebih kecil. Ni dia panggil harami, neutral pattern where price is being pushed into a tighter range and will break out soon. Okay, dia daripada dia tinggi, dia punya candlestick ni, dia mengecil dengan pergi kepada bearish punya candlestick. Itulah neutral pattern where price is being pushed into a tighter range and will break out soon. Ini pattern dia, harami nama dia. Okey, yang keempat, ni dia panggil dark cloud cover. Okey, dark cloud cover ni dia bentuk susunan dia macam tu. Dia bullish candlestick, kemudian dia bearish selepas dia atas lagi, dia lebih tinggi. Okey, bearish pattern where price act like it was continue upward but then reverse. Okey, dia macam nak naik tapi dia reverse. Dia punya candlestick dia. Okey, lepas tu yang seterusnya, yang kelima, yang belah kanan sekali, rising sun tu, dia bermula dengan bearish candlestick warna merah tu, kemudian diikuti dengan bullish candlestick yang warna hijau. Okay. Bullish pattern where price look like it was going to continue down and then move up. Dia macam nak tengok macam bila kalau yang first tu yang bearish, harga kan dia open belah atas harga dia, lepas tu dia turun ke bawah, close pada hari sebelum dia tu, kemudian
open pada candle kedua tu, open dia adalah di bawah, dia harga dia menaik, dia macam pattern dia macam dia nak turun, lepas tu candle kedua tu dia menaik, dia naik, move up, dia terbalik dengan tadi. Yang tadi dia macam nak naik, kemudian dia turun kan. Okey, itu pattern dia panggil rising sun lah. Ini adalah pattern rising sun untuk candlestick ni. Okey, kita tengok yang nombor 6 yang di bawah ni. Yang bawah belah kiri sekali. Okey, ni dua batang candlestick juga. Okey, tu lows high close. Pattern could be bullish or bearish depending on context. Okay, kalau tengok yang dia ada satu bearish warna merah tu, dan kemudian diikuti dengan bullish candlestick. Okey, yang kiri ya. Lepas tu kita tengok yang belah kanan, to high low close. Okay, kalau kita perasan, yang kedua tu, yang tadi ke-6 ke-7, dia bermula dengan candlestick yang bullish. Okay, bila candlestick bullish macam ni, dia akan open tu dia belah bawah, harga open dia belah bawah tu, dia akan close belah atas. Okay, untuk candlestick yang kedua, dia akan open yang belah atas tu dan dia akan close belah bawah. Jadi dia panggil tu highs low close. Pattern could be bullish or bearish depending on context jugalah. Okey, lepas tu ni bentuk yang ke-8 ni, dia panggil hammer open ni. Dia bentuk macam tukul ni, sama je, dia merah, sama ada dia ekor ke atas dan dia adalah bearish, ataupun dia ekor di bawah dan dia adalah bullish. Ini kalau dia punya penerangan dia, signals are reversal when the wick stick are way past the surrounding price. Price tried to go higher and was rejected. Harga tu nak pergi naik lagi, tapi rejected, dia akan jadi menurun. Itu adalah bentuk hammer open lah, bentuk macam ni. Dia ada bullish dan dia ada bearish lah. Okey, kemudian yang paling akhir, yang ni pun biasa juga kita jumpa dengan dalam chart. Ni dia bentuk ni dipanggil doji lah. Dia panggil doji, a neutral pattern which could have different meaning based on context. Okay, dia terjadinya doji ni adalah sebab dia open dan close dia pada harga yang sama. Dia open pada harga tu, kemudian chart tu dia akan turun naik, berlakunya pembelian, penjualan akan turun naik dan dia akan close pada harga yang sama. Jadi itu dia akan jadi macam itulah. Dia akan ada ekor belah atas, ada ekor belah bawah. Okey, ini beberapa pattern untuk candlestick yang ada lah. Okey, kita pergi pada next step. Untuk kelas malam ini saya cuba bawa seberapa banyak jugalah bentuk-bentuk yang kita biasa kita lihat bila kita bermain dengan chart, kita akan jumpa. Dan bila kita biasa dengan nama-nama dia, so mungkin lepas ni kalau ada orang mengajar ataupun kita dengar video ke, kita lebih faham lah. Kita tahu bila orang kata bullish engulfing, okey, kita tahu bentuk pattern dia, pattern untuk candlestick tu macam tu. Okay. Dan kalau contoh doji macam tu, hammer macam tu. Jadi kita lebih familiar dengan term-term yang digunakan untuk pattern candlestick ni. Okey, ni adalah sama juga. Ada yang sama macam yang tadi, tapi ni slide lain ni kita cuba go through juga dia punya nama-nama dia. Kalau bentuk bullish kecil, lepas tu yang tadi ada bearish, dia panggil bearish engulfing. Kemudian ni yang macam tadi ya. Yang kedua tu uptrend. Bearish tweezers tu dia bentuk dia macam hammer macam tu. Dia di bawah dua-dua. Satu bullish dan satu bearish. Tu dia panggil bearish tweezers. Yang ketiga tu sama macam tadi juga.
bullish engulfing, dia ada satu bearish. Bearish ni dia akan open harga tu dekat atas, kemudian harga tu turun, close dekat bawah. Kemudian untuk candlestick kedua tu dia akan open kat bawah tu, dia akan close dekat atas tu. Jadi harga dia menaik lah, bullish engulfing nama dia untuk yang ketiga. Kemudian kita tengok yang keempat, bullish tweezers ni adalah downtrend lah. Untuk yang bearish tu harga open dia belah atas lah, dia belah atas, kemudian dia akan turun, dia naik, ada pembelian penjualan, dia akan close dekat situ, close, dia akan ada echo panjang dekat bawah. Esok dia akan open dekat bawah, dekat kepala dia tu open, kemudian dia akan ada turun, naik, dan dia close sama, dia panggil bullish tweezers. Jadi daripada dia nak turun downtrend lah, dia panggil downtrend untuk pattern ni. Okey, lepas tu dojis yang tadi, gambar tadi kita tunjuk ada satu jenis saja kan. Ni dia ada beberapa jenis lah dojis. Dia ada yang tak ada echo, ada satu macam tu je. Kemudian dia ada echo panjang di bawah, agak open and close dekat atas. Ada yang echo panjang dekat atas, open dengan close di bawah. Kemudian dia ada yang macam tadi, dekat tengah, dia punya open dengan close dia. Lepas tu echo ada di atas, echo atas pun ada, echo yang belah bawah pun ada. Kita tengok yang baris kedua, yang first kali. Ni dia panggil evening star. Evening star ni dia ada satu, ni after uptrend lah. Okey, dia ada satu bullish macam tu. Kemudian dia diikuti dengan bearish. Itu dia panggil nama dia. Kalau bentuk macam ni kita jumpa evening star, nama dia. Kemudian yang tadi bentuk hammer yang kita tengok first tadi, dia ada echo yang belah atas tu dan echo yang belah bawah panjang, ataupun tu yang bullish. Yang bearish pun sama, echo belah bawah panjang. Kemudian dia ada solid body dia tu dekat atas, macam tu. Ni adalah downtrend lah. Okey, yang ketiga inverted hammer. Inverted hammer ni dia bentuk dia macam tu. Okey, dia terbalik daripada yang hammer tadi. Dia echo panjang belah atas, sama ada dia bullish ataupun dia bearish tu. Echo dia panjang belah atas. Okey, tu menunjukkan inverted hammer punya pattern. Okey, kemudian yang seterusnya Morningstar, dah ada tadi, kita dah tunjuk juga. Morningstar ni dia ada satu candlestick yang bearish, kemudian dia diikuti dengan doji tu, lepas tu diikuti dengan bullish punya candlestick. Okey, kemudian yang terakhir untuk baris kedua ni, dia nama dia shooting star ni. Dia bentuk kalau puasa, kalau sama ada dia bullish ataupun bearish, bentuk dia adalah echo dia panjang belah atas dia panjang. Okey, sama, dua-dua ni pun sama lah nama dia. Okey, kita terus ke baris ketiga. Ni adalah kita panggil spinning tops. Spinning tops ni dia dekat tengah, dia ada echo belah atas pun panjang, belah bawah pun panjang. Body dia tu nipis je dekat tengah. Tu nama dia spinning tops lah, pattern tu. Okey, dan kemudian yang kedua, three black cross ni dia biasa berlaku kalau after uptrend dia akan, kalau kita tengok dia punya candlestick yang pertama, dia akan sebaliknya bearish, dia akan open harga tu belah atas, belah atas dia, kemudian dia turun, begitu turun dia close kat bawah. Esok candlestick yang kedua, dia open yang belah atas tu, untuk candlestick yang kedua tu, kemudian dia close belah bawah. Yang candlestick ketiga, kalau daily dia hari ketiga, dia akan open dekat situ, dia akan close dekat bawah. Jadi ni adalah dia menurun lah, dia punya candlestick. Ada 3 batang candlestick yang bearish. Ni dipanggil after uptrend lah. Lepas tu yang ketiga, three inside down. Three inside down ni dia ada satu yang bullish,
Bullish tu dia akan open yang belah bawah, close ke atas. Candlestick yang kedua open dekat atas, dia close dekat bawah tu kan. Okey. Yang ketiga open dekat atas tu, dia close lagi rendah. Ni trade inside down. Ni after uptrend juga. Okey. Lepas tu yang keempat, pattern dia trade inside up. Ada satu bearish yang panjang. Okey, kalau bearish tu dia akan open harga tu dekat atas, kemudian dia akan close dekat bawah, dan diikuti dengan untuk candlestick yang kedua, dia akan open di bawah tu dan dia akan close lebih tinggi lah harga dia. Yang ketiga pun dia akan open harga dekat bawah tu, dia akan close harga yang lebih tinggi daripada tadi lah. Okey. Untuk yang terakhir sekali, ini adalah three white soldiers. Dia ada 3 candlestick yang bullish secara berturutan. Okay, after downtrend tu dia ada 3. Lepas chart tu, lepas satu chart yang sebelum dia tu menurun, contoh tiba-tiba ada 3 candlestick macam ni. Okay, menunjukkan nama dia lah three white soldiers lah. Dan ni agak elok lah, dia punya pattern dia cantik lah. Okay, dia ada 3 tu adalah bullish punya candlestick. Okay. Ni ada 15 jenis candlestick, pattern candlestick ni yang biasa juga kita akan jumpa lah. Mungkin kalau macam saya pun saya tak ingat semua juga, kerana kita pun nak kena rujuk juga, tapi dah adalah beberapa candlestick yang kita familiar. Okay, kalau keluar macam ni, okey, ni apa dia akan jadi daripada pengalaman. Kalau kita selalu tengok chart tu, kita lebih tajam lah untuk pembacaan tu, untuk kita tahu okey, ignite kita lah. Okey, lepas keluar macam ni, candlestick bentuk pattern macam ni, apa akan jadi untuk next, dan kebarangkalian yang tingginya percentage dia akan jadi macam mana. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya lah sama juga, saya akan bawa pattern juga, cuma ni dia dia lebih jelas lah, lebih general, lebih jelas. Dia tunjuk 3 bullish candlestick pattern, kemudian dia tunjuk juga neutral ataupun basic pattern, dan dia tunjuk bearish candlestick pattern. Okey, dia dah kategorikan kepada 3 pattern yang berbeza. Okey, kita tengok yang first dulu. Kita tengok yang bullish candlestick pattern. Okey, kalau kita lihat, okey, dia bahagi kepada 3. Bullish candlestick pattern dia bahagi kepada 3. Satu, single candle pattern. Yang kedua, 2 candle patterns. Yang ketiga, 3 candle patterns. Maksudnya dia ada 3 batang candlestick tu. Yang tadi dia ada satu je, sebatang je indikator dia. Yang tu, yang baris kedua tu dia ada 2 batang. 2 batang candlestick. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Kita tengok yang bullish candlestick pattern. Kita tengok yang single candle patterns. Okey. Hammer. Okey, ni adalah nama dia hammer. Hammer ni biasa dia akan jadi reversal lah. Dia akan berlaku reversal. Contoh chart tu dia dia tengah menurun, tiba-tiba ada hammer. Dia akan reverse, dia akan jadi menaik, dia akan jadi bullish. Daripada dia bearish, bila jumpa hammer, dia akan jadi bullish. Tu dia panggil hammer lah. Hammer bentuk dia. Ekor dekat bawah panjang. Dia body dia dekat atas. Macam tukul lah, body dia dekat atas, ekor dekat bawah panjang. Okey, pattern yang kedua, inverted hammer ni, hammer tapi terbalik. Okay, daripada kalau kita tengok candlestick tu, dia menurun, harga tu menurun, pattern tu menurun, jumpa hammer, inverted hammer tu, dia akan, lepas tu dia bullish. Sama dia. Okay, dia bullish, dia inverted hammer dia panggil. Yang ketiga, dragonfly doji. Ni doji yang jenis dekat atas. Dia punya dekat atas, ekor dekat bawah sahaja dan panjang.
Ni Dragonfly Doji nama dia, bentuk pattern macam ni, single candle pattern macam ni. Yang keempat, bullish spinning top. Okey, dia kat tengah tu, ekor ada kat atas dengan kat bawah. Itu adalah bullish spinning top. Okey, kita tengok yang two candle patterns kat bawah. Dalam baris bullish candlestick pattern lagi lah. Okey, yang baris kedua ni adalah two candle patterns. Dia ada bullish kicker. Okey, dia ada bullish kicker. Okey, sebelum tu kalau yang tak perasan, yang warna gelap ni adalah pattern bearish candlestick. Yang warna cerah ni adalah bullish candlestick. Kalau perasan dekat candlestick basic tu, dia ada, kalau yang penuh warna gelap ni, close dia bermula dekat bawah, dia open dekat atas, close dekat bawah. Itu adalah bearish lah. Kalau yang tak ada warna dekat dalam ni, yang warna putih ni, dia open dekat bawah, dia close dekat atas. Itu menunjukkan bullish candlestick lah. Okey, sebab dia tak letak warna, dia letak macam tu je, hitam dengan putih je. Okey, dia bentuk dia bullish kickers. Yang tu candle patterns tu, yang first kali bullish kickers bentuk macam tu. Lepas tu bullish engulfing yang macam saya cerita tadi. Lepas tu bullish harami. Yang ketiga tu adalah bullish harami, sama juga kita dah tengok tadi. Lepas tu dia ada piercing line. Piercing line tu dia ada satu bearish, kemudian satu lagi yang candlestick yang kedua adalah bullish. Okey, itu adalah nombor 4. Yang nombor 5, tweezer bottom, sama kita pernah tengok tadi kan, yang saya tunjukkan tadi. Itu adalah bentuk macam tu, dia bearish dia panjang, dan kemudian dia bullish. Lepas tu lebih rendah dia punya pattern dia. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, three candle pattern. Okey, first morning star, dah ada tadi morning star pattern dia macam tu. Lepas tu dia ada yang kedua, bullish abandon baby, dia ada satu bearish. Lepas tu bentuk macam kat bawah tu. Lepas tu dia bullish. Yang seterusnya, three white soldier, kita dah tengok juga tadi, dia ada 3 pattern bullish, 3 berturutan. Itu dia panggil three white soldiers. Lepas tu dia ada 3 line strike, dia ada 3 berturutan bearish candlestick. Kemudian ada satu candlestick yang bullish, lebih tinggi. Itu 3 line strike. Lepas tu yang ke-5, morning doji star, dia ada satu bearish, kemudian ada doji. Selepas doji tu dia ada bullish punya candlestick. Okey, seterusnya 3 outside up, dia bearish, kemudian bullish 2 candlestick selepas dia tu bullish dan lebih tinggi. Tu bentuk dia lah, pattern dia. Nanti boleh compare lah dengan boleh search lah dia punya gambar macam ni. Dan kalau bila jumpa candlestick tu, kita boleh tengok okay, ni nama apa, ni nama apa lah, kena practice lah. Okey, yang terakhir untuk bullish candlestick pattern yang 3 candle pattern ni, 3 inside up. Okay, dia bearish, kemudian dia bullish 2 macam tu. Okay, itu adalah 3 inside up. Okay, itu adalah untuk bullish candlestick pattern. Kalau neutral dengan basic pattern ni pun sama je, kita dah tengok tadi. Kalau Morobozu, kalau doji, bentuk dia macam tu lah. Ada beberapa doji tadi kan kita tengok. Kemudian dia ada spinning top. Lepas tu Morobozu tu dia solid, sama ada dia bullish ataupun dia bearish, dia tu solid. Dia solid, dia tak ada echo, dia body sahaja. Tu dia panggil Morobozu lah. Okey, kemudian star ni bentuk macam tu lah. Dia ada pattern dia. Okey, kemudian yang ni pun kita dah tunjuk tadi, bentuk candlestick yang basic, daripada close, mana yang lower shadow, mana upper shadow, mana real body, open, harga open, harga close. Okey, kemudian habis tu yang basic, kita tengok sikit lagi untuk bahagian bearish candlestick pattern.
Okey, bearish candlestick pattern ni ada juga yang sama dengan yang slide-slide yang sebelum ni lah. Kita tunjuk ada yang sama juga. Okey, kita tengok yang single candle pattern. Yang first tu hanging man. Hanging man dia macam tu. Dia lebih kurang macam hammer juga tadi kan. Cuma dia beza dia daripada dia bullish, okey, menaik harga. Lepas tu bila jumpa hanging man tu dia akan menurun. Macam tu. Dia terbalik. Okay, dia akan jadi bearish. Okay. Yang seterusnya, yang kedua shooting star. Ni pun kita dah tengok tadi. Dia punya pattern ni. Yang ketiga gravestone doji. Daripada harga bullish, okay, naik. Kemudian dia jumpa doji. Ni adalah pattern dia. Kemudian dia ada bearish spinning top. Ni pun sama, kita dah tengok tadi. Okey, kita tengok yang baris kedua. Two candle pattern. Bearish kickers dah ada tadi. Bearish kickers satu dia bentuk pattern dia macam tu. Dia ada satu bullish, kemudian adalah bearish. Kemudian bearish engulfing sama juga. Bearish harami dah ada juga tadi. Dark cloud cover ni pun dah ada. Twizy top, twizy top ni pun dah ada tadi. Ni betul-betul saya kata biasa kalau kita dah selalu tengok dan kita kadang kita boleh tahu dah, ingat dah dia punya nama tu, dan kita tengok kita boleh compare dah dia punya nama-nama tu. Okey, yang terakhir sekali untuk three candle pattern, untuk bearish candlestick pattern ni. Okey, dia ada bearish abandoned baby. Okey, bentuk dia kalau pasal dia ada satu yang okey, dia ada bullish, kemudian dia ada macam doji tu, kemudian dia ada bearish. Satu yang ketiga. Three black cross, dia ada 3 candlestick yang 3 yang berterutan yang bearish. Dia makin turun. Tu dia panggil three black cross. Lepas tu dia ada evening doji star, dia ada satu bullish doji, kemudian dia ada bearish. Kemudian evening star tu adalah bullish dan dia ada 2 berturutan adalah bearish. Okey, ni adalah ini berbanding dengan yang slide sebelum ini ada lebih mudah untuk kita kategorikan lah. Okey, bentuk pattern macam ni, ni adalah bullish candlestick pattern. Kalau bentuk macam ni, okey, bearish candlestick pattern. Ya, kalau bentuk yang neutral ataupun basic pattern macam mana. Okey, itu adalah secara ringkas lah. Okey, cuba tengok ada slide lagi tak? Okey, untuk part 1 berkenaan dengan candlestick, dan diharapnya yang saya kumpul ni dan saya terangkan dia punya nama dan dia punya pattern, diharapnya dapat membantu kepada trader-trader yang baru berjinak-jinak dengan saham, dan mungkin kalau orang lama pun mungkin diharap sedikit sebanyak boleh memberi input-input barulah untuk menambah input-input yang sedia ada. Okey, saya pas kepada tim saya untuk bahagian yang kedua yang akan menerangkan bahagian 2 untuk malam ni lah. Okey, di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Untuk yang topik seterusnya, kita akan cuba cover bullish dan bearish, chart pattern dan time frame. Sekejap saya share saya punya screen. Okey, kita baca doa sikit. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni very powerful . Riwayat Bukhari menyatakan barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan yakin ketika petang hari lalu dia meninggal di malam harinya, nescaya dia akan masuk syurga, dan demikian juga bila di pagi hari. Maksudnya kalau kita baca Sayyidul Istighfar ni 2 kali satu hari, pagi lepas subuh tu dan lewat petang maghrib tu, InsyaAllah kalau kita meninggal hari tu, kita akan dimasukkan ke syurga. Okey, kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta
Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okay. Next, bullish dan bearish. Bullish dan bearish yang tadi partner saya dah ada terangkan masa chat tadi, mengapa dia menggunakan nama bullish, mengapa dia menggunakan nama bearish. Ni sebenarnya just istilah je. Kita cuma nak kena faham dan nak kena tahu di mana bila orang sebut market bullish, okay, itu menandakan market naik. Kan? Market bearish itu menandakan market turun. Contoh dalam keadaan sekarang dengan PKP, dengan lockdown ni, okay, dia cakap orang cakap market dekat bursa kita pun bearish sekarang kan. So bursa kita pun dalam keadaan menurun. Okay, dalam keadaan sekarang property pun dalam keadaan bearish. Termasuk ni harga-harga semasa property dah mula jatuh sedikit. Sejauh mana dia jatuh, sejauh mana dia naik, tak tentu. Dia sebut bullish ni, dia keadaan menaik, tetapi sejauh mana, berapa persen dia naik, kenaikan tu bergantung kepada keadaan situasi semasa tu. Ada yang naik 10%, ada yang naik 20%, ada yang naik 100% kan. Tengok pada keadaan semasa tu, sentimen semasa tu. Okay, itu bullish dan bearish. Okay, chart pattern. Okay, chart pattern ni banyak sebenarnya. Chart pattern ni seperti yang partner saya tunjuk tadi, itu adalah candle pattern kan. Harami lah, doji lah, hammer lah kan. Itu adalah candle pattern. Bila kita tengok candle berlaku tu, okay, contohnya bila kita tengok doji. Okay, doji ni kemungkinaan dia akan reversal. Doji menunjukkan tanda-tanda untuk market reverse. Sama ada reverse daripada naik kepada turun ataupun daripada turun ke naik. Dia boleh jadi dulu. Manakala chart pattern ni dia adalah kombinasi beberapa candle yang akan mewujudkan pattern di chart tu masing-masing. Okay. Benda ni sama juga. Okay. Benda ni sama juga dengan candle pattern tadi. Dia banyak. Dia banyak pattern. So kita tak perlu hafal pun ke semua pattern ni. Cuma kita nak kena biasakan. Dia bukan kata setiap kali berlakunya pattern tersebut dan bila dia break out dia akan jadi seperti 100%, akan jadi seperti apa yang dipredikkan. No. Dia bukan 100%, tetapi dia adalah kebiasaan yang berlaku. Mungkin level 70%, 75% akan berlaku macam tu. Ada juga yang tak follow kan. So sama juga dengan macam candle pattern tadi. Bila berlakunya doji, tak semestinya betul-betul dia akan reverse. Ada je yang tak reverse pun, berlaku dah doji, so sambung balik penurunan atau kenaikan dia kan. So sama juga dengan chart pattern. Kadang-kadang kita dah tengok okay, ni adalah double bottom ni, dia nak naik ni, pecah aja dia naik ni. Tapi banyak juga yang fake kan, fake breakout kan. Kita biasa dengar istilah fake breakout. Bila berlakunya fake breakout, dia takkan jadilah apa yang kita predikkan. Apa yang kita predikkan dia takkan jadi. Dia dah fake dah benda tu. Okay. Untuk yang first, yang pertama adalah reversal pattern. Reversal pattern yang pertama adalah
double top. Okey, double top. Kenapa dia dipanggil double top? Dia ada dua puncak yang lebih kurang sama tingginya. Dia kadang-kadang kalau beza pun mungkin beza 1-2 bit, itu je lah. Dia mungkin tak 100% sama, tapi dia kadang-kadang dia ada beza 1-2 bit pun dah dikira double top lah kan. Bila cat naik, dia akan membuat top yang pertama kat sini dan dia akan turun, dia akan naik balik, dia tak lepas. Top yang pertama ni dia tak lepas. Dia dah jadi area sini ni, dia dah jadi resistant. So dia turun balik. Bila dia turun, line yang kat bawah ni kita panggil net line. Bila dia pecah, anda kata kalau dia pecah je net line ni, kat sini dipanggil breakout. Breakout yang reverse lah. Breakout yang reverse. Dia pecah je support net line ni, kat sini kita boleh adalah salah satu entry yang sesuai. Ini dalam keadaan short. Dalam keadaan short. Siapa-siapa yang trade untuk trade contoh macam komoditi, contoh macam FCPO kan, crude palm oil, minyak sawit tu, dia adalah trading dua hala. Dia boleh buy dan dia boleh sell. Tapi kita banyak trade saham hanya satu hala je. Dia bukan dua hala. Satu hala hanya kita boleh buy je. Kita tak boleh sell pun. So ini adalah dalam keadaan siapa nak sell lah. Nak sell dalam untuk market yang boleh sell. Kan? So cuma dekat bursa kita ni kita tak boleh sell dan kita hanya cari entry untuk buy lah. Okay. Pattern yang kedua adalah head and shoulders. Head and shoulders, dia ada 3. First, dia naik. Head kepala, shoulders adalah bahu. Dia membentuk bahu yang pertama. Lepas tu dia turun, dia naik balik tinggi. Atas, tinggi melebihi paras puncak yang pertama. Dan dia reverse, dia turun balik. Dia naik, dia buat bahu yang kedua dan dia turun. Apabila kita nampak tiga bukit macam ni dan bukit yang kedua yang kat tengah ni dia tinggi melebihi bukit pertama dan bukit kedua, bukit ketiga ini adalah pattern head and shoulders. Tak semestinya bahu sebelah kiri dengan bahu sebelah kanan ni tak semestinya puncak dia ni adalah tinggi dia adalah sama. Kadang-kadang macam gambar ni pun kadang-kadang yang sebelah kanan kita ni bahu dia ni agak tinggi lah sikit kan. Dia bukannya tepat pun. So kita dah nampak pattern ni head and shoulders. Sama juga kita boleh gariskan garisan support dia di mana kita boleh panggil dia sebagai net line, dan kalau dia pecah je garisan support tu adalah sesuai untuk entry sell kan. Dan macam mana nak pengiraan target ni, sebenarnya dia tarik daripada garisan net line ni ke atas kepala. Jarak di antara net line kepada kepala berapa bit ni, contohnya dia adalah 10 bit. Dan 10 bit itulah dikira daripada net line pada bawah. Sama juga yang ni dikira daripada net line kepada puncak. Tak kisahlah puncak yang pertama ke puncak yang kedua ke, tak kisah kan. Itu adalah double top dan head and shoulders. Okey, yang ketiga adalah rising wedge. Rising wedge ni kalau kita tengok dia dalam keadaan uptrend. Dia dalam keadaan uptrend, market dalam keadaan uptrend. Kat sini ni kita boleh tarik trend line kan, daripada support yang pertama, support yang kedua, support yang ketiga, kita dah boleh tarik trend line. Sama juga ke atas pun kita tarik trend line. Dan kita tengok pecah dia kat mana, sama ada pecah atas atau pecah bawah. Kalau pecah bawah, nak pengiraan target dia adalah tertarik daripada yang pertama ni. Dari puncak yang pertama pergi ke net line ni, kita tarik dan ini adalah target dia.
Sama juga kalau pecah ke atas, jarak di antara yang bawah ni kepada yang atas ni, kita letak dekat garisan trend line. Itu adalah target dia. Okey. Yang keempat ni adalah double bottom. Double bottom menunjuk dia lebih sama je dengan double top, cuma dia reverse. Ini pattern-pattern yang tiga ni, double bottom, inverse head and shoulders, falling wedge, pattern ni yang kita nak cari dekat chart. Sebab kita boleh entry buy. Jadi semua ni adalah entry sell. Yang ni adalah untuk entry buy. Okey, double bottom ni dia market dia turun, dia naik tak lepas, dia turun balik, dan yang turun yang balik ni dia lebih kurang je, lebih kurang dengan penurunan yang pertama. Jadi garisan support dia ni lebih kurang ni, kedudukan dia. So kita dah boleh nampak kalau dia naik yang kali yang pertama dia turun, naik, turun, dan dia naik balik. Naik balik ni kalau dia berjaya lepas, berjaya breakout dengan berjayanya, kita boleh entry. Kita boleh entry, dan target kita ke mana adalah jarak dia adalah daripada neckline ni, merah ni, garisan merah, kita tarik sampai ke bawah ni, berapa bit kita kira. Okey, ada 10 bit. Tentunya 10 bit, kita pun ini ke atas ni kita kira 10 bit. Tu adalah target kita. Nanti kita tengok dekat chart kita tengok dekat chart bagaimana pattern ni terbentuk. Okey, ni inverse head and shoulders. Sama juga dengan head and shoulders tadi, tapi dia adalah reversal, terbalikkannya. Okey, dia turun, dia naik, tak lepas, dia turun balik, yang kedua ni dia melebihi yang pertama, dia naik balik, turun balik ni, yang ketiga ni dia lebih kurang dengan yang pertama. Kan? So kita nampak dah, ni adalah head dia, ni adalah shoulders yang pertama, ni adalah shoulders yang kedua. Bila dia naik je dan dia breakout jayanya, nak target ke mana? Okey, jarak daripada neckline kita tarik sampai ke bawah ni, inilah kita punya berapa bit ni lah adalah kita punya target TP. Okey, ni adalah falling wedge, tadi adalah rising wedge, ni adalah falling wedge. Market tengah menurun, dan dia membentuk accumulation punya fasa, dan kita boleh tarik menggunakan trend line. Tarik, okey, pecah je trend line yang ke atas ni. Okey, kita dah boleh entry sebegini, tiga-tiga ni, bukan tiga-tiga lah, 6 sebenarnya ni. Entry macam ni dipanggil entry on breakout, kan? Breakout dan kita masuk, kan? Ada juga yang jenis entry dekat support. Okey, bila kita dah tarik macam ni, kita pun nampak, okey, ni adalah support bawah ni. Kita pun nampak yang seterusnya ni, kita nampak dia menghampiri je support, kita pun masuk. Tapi kalau bila dia break je support ni, kita pun cut loss. Kalau dia tak jadi kan, kita pun cut loss. Boleh juga. Dan dia pun naik. Anda kata kalau dia naik dan dia breakout, alhamdulillah lah, kita dah masuk ke bawah. Anda kata kalau dia naik tapi dia tak breakout, dia turun balik. So kat situ kita dah boleh nampak dah, ni adalah resistance yang agak kuat. So kita dah boleh set kita punya take profit dekat resistance ke atas lah. Kita masuk dekat support. Berbagai-bagai cara bagaimana kita re-entry lah. Okey, seterusnya adalah continuation pattern. Ni adalah sama juga dengan falling wedge tadi. Falling wedge ni pun falling wedge juga. Dia banyak ni falling wedge ni, nama dia ni sebenarnya tak penting. Saya pun tak ingat sebenarnya nama-nama ni semua. Nama tak penting, tapi bila kita nampak pattern tu, kita boleh tarik support dia kat mana, kita boleh tarik resistance dia kat mana, dan kita boleh anggarkan kita kata kalau kita nak entry kat mana, dan kita nak take profit kat mana. So dia banyak.
Dan yang paling famous, adalah jenis-jenis flag macam ni lah. Segitiga-segitiga ni, flag. Ada orang panggil pennant, ada orang panggil flag, ada orang panggil wish, kurang je ni semua ni. Saya panggil segitiga je lah, kan, flag, berbentuk flag. Kan? Yang pattern-pattern macam ni, pattern favorite. Perasan tak? 3 hari lepas, 2 ataupun 3 hari lepas, ada Min share dalam group Easy Trade tu, yang Min lukis tu kan, segitiga tu kan. Cam ke tak cam? Siapa yang kenal pattern ni? Yang dia lukis dengan color orange. Bukan saya salah seorang admin kat Easy Trade, tapi kita ada ramai admin dalam Easy Trade. Salah seorang kita punya kawan-kawan, dia share dalam grup kan, perasan tak pattern tu. So pattern yang dia share tu, pattern yang lebih kurang macam ni lah kan, segitiga macam ni. Kita nak cari pattern-pattern yang macam ni. Bila cari pattern macam ni, bila kita mula melukis trend-trend lain, insyaAllah kita akan nampak dia ni. Terusnya adalah ni. Ni pun banyak lagi kan. Ni head and shoulders. Tadi kalau kita tengok, kalau yang ni dia dalam bentuk garisan je kan, mungkin tak nampak. Tapi untuk yang ni kita dia susun dalam bentuk candle. Kita nampak. Okay, kita nampak kalau yang ni puncak yang bahu yang pertama dia rendah sikit daripada bahu yang kedua. Dia tak semestinya kena sama. Bahu ni dia kena sama. Bahu kiri yang bahu kanan dia kena sama. Tak. Dia lebih kurang je. Ada yang bahu yang pertama ni tinggi, bahu yang kedua rendah. Tetapi garisan support dia lebih kurang sama, lagi tepat. Dia kalau tengok yang ni, echo dia sama dengan body yang lower, paling rendah yang ni. So membentuk support yang cantik lah. Garisan support yang cantik. Sama juga dengan inverse head and shoulders. Puncak yang pertama dengan puncak yang kedua ni, dia hampir sama. Hampir sama. Dan kalau beza pun mungkin 1-2 beza dia. Kan? Ni double top, double bottom. Kalau yang ni kita nampak ada candle ni, senang sikit lah nak faham tu kan. Triple top, triple bottom. Kadang-kadang kita dah biasa tengok chart. Kadang-kadang kita tak, mata kita tak boleh nak detect, itu adalah triple top sebenarnya, itu adalah triple bottom sebenarnya. Kadang-kadang mata kita tu tak dapat detect. Saya sendiri pun banyak juga yang saya tak perasan. Sebab kita tak hafal semua kan, cuma yang favorite tu kita hafal lah. Contoh dia macam symmetrical triangle ni, bentuk flag gini memang saya hafal. Memang saya favorite. Memang saya favorite dan keluar je segitiga ni memang berjaga-jaga lah. Memang kita dia jaga segitiga macam ni ke kan, segitiga macam ni ke, semua segitiga lah, tak kira lah segitiga macam mana kan. Keluar segitiga je lah. Kalau macam ni, ni adalah dalam fasa accumulation, dalam fasa pengumpulan. Dia bermain dekat support ni, pergi ke resistance ni. Berapa lama dia dalam fasa ni? Fasa yang paling lama adalah fasa accumulation. So kalau kita tengok market bermain dalam keadaan ni, boleh ada orang jenis dia suka bermain dalam fasa accumulation, kerana mungkin bagi dia fikir fasa accumulation risk rendah. Contoh dia, bila dia berlakunya support yang pertama, support yang kedua pun garis panjang, dan bila nampak yang puncak yang kedua pun tak lepas, turun balik, dia menunggu dekat
dekat garisan support ni. Turun je, kat sini dia buy. Dia nampak dah. Kat sini dia buy. Dan dia expected kat mana take profit? Dekat next resistance lah. Kat sini. Memang dia queue siap-siap je. Mungkin 2 bit kat bawah ke kan. Dia tunggu siap-siap je untuk dia take profit. Kena. Next entry dia tunggu balik kat sini. Kat support ni. Dalam fasa accumulation pun boleh keluar masuk sebenarnya. Tapi mungkin lah tak banyak kan. Tengok berapa besar lah fasa accumulation ni. Mungkin jarak dia mungkin dalam 5 bit kan. Tapi walaupun 5 bit dah lepas dah cik kencok kan. Cik kencok tu dah lepas dah. So ada orang yang suka buat suka entry dekat fasa tapi kalau personally saya lagi suka entry yang triangle ni lah. Triangle ni saya lagi suka lah. Okay. Ni cup and handle. Cup and handle. Ni cup dia, ni adalah handle dia. Macam mana kita nak kira berapa jauh untuk kita take profit adalah daripada sini ke bawah. Berapa dalam dia punya cup ni. Ni kita ukur berapa bit ni. Ni lah. Berapa bit ni lah kita punya take profit kita. As you wish, rectangle ni dia lebih kurang dengan yang ni consolidation ni, accumulation ni. Sama je. Okay. Kita tengok dekat chart. Okay, sebelum kita pergi ke chart pattern, ada satu topik lagi di mana topik tu adalah time frame. Kita masuk ke time frame sekejap dan selepas tu kita akan pergi ke topik yang tadilah chart pattern tu. Okay, kalau perasan kat atas ni dan dia ada tulis 3 minit, 5 minit, 15 minit, 1 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan. Dekat sebelah dia ni, dia ada anak panah biru. Kalau kita klik, banyak laginya. Dia ada 1 minit, anak je. Klik je star ni. So kita dah favorite, baru dia keluar kat sini. Kita tak nak, kita antik, dia hilang balik. Kan? So kat sini ni kalau kita tengok contoh counter ni kita ambil chart 5 minit kita ambil chart 5 minit dulu. Satu batang candle ni dia mewakili 5 minit. Kalau yang candle yang merah ni dia pukul dia adalah jam dia kat bawah ni. Kat bawah ni ni adalah masa dia, jam dia. Candle yang merah ni berlaku pada pukul 3.45. Manakala yang sebelah ni 3.50. Dia mewakili satu candle ni mewakili 5 minit sebab kita pilih time frame 5 minit. Manakala kalau yang sebelah dia 15 minit, kita tengok candle yang last kali, yang kedua last. Kedua last. Ini berlaku pada pukul 4.30. 4.30. Dalam candle pada pukul 4.30 ni, kalau kita buka pada 5 minit, sebenarnya dalam pukul 4.30 tu, dia mewakili 3 batang candle. 3 batang candle. Candle yang pukul 4.30 tadi. Ni candle yang pertama. Ni time frame 5 minit. Candle yang pertama, candle yang kedua, candle yang ketiga. Tengok, candle yang pertama, harga dia berapa? Harga dia adalah 625. Paling rendah 625. Manakala candle yang ketiga, candle dia 640. Bila kita tengok yang chart 15 minit, yang bawah dia, low dia 625 dan high dia adalah 640. Bermaksud 3 candle di chart 5 minit ni, 1, 2, 3, dia menghasilkan 1 candle di chart
15 minit. Faham manakala kalau saya ambil 30 minit satu untuk senang faham. Manakala kalau kita tengok chat yang 30 minit, chat yang 30 minit, yang last kali ni, 30 minit pada pukul 4.30 ni, dia adalah kombinasi di antara dua candle di chat yang di time frame 15 minit. Kalau kita tengok di chat 30 minit pula dan versus chat 1 jam, kombinasi dua chat ni menghasilkan satu candle di time frame 1 jam. Kalau dekat 4 jam pula, dia satu candle ni, solid satu candle ni, kita nampak dia adalah apa yang berlaku dalam masa 4 jam. Ni adalah sesi yang kedua, ni adalah sesi yang pertama setelah pagi itulah. Kan? Sesi yang kedua, kita tengok daripada pukul 2.30 sampai pukul 5 petang tu, dia sebenarnya dia adalah 4 batang candle. 4 batang candle di time frame 1 jam. Itu adalah time frame, berbeza-beza time frame. Ada favorite question adalah nak guna time frame yang mana satu? Banyak sangat time frame ni kan. Nak guna time frame 1 minit ke, nak guna time frame 1 jam ke, nak guna time frame 1 hari ke, pening ni nak pilih. Sebenarnya dia tak ada satu time frame yang rigid, yang mana kita boleh follow time frame ni je. Yang lain time frame lain saya tengok tak ada. Dia bergantung kepada jenis apa trader kita ni, jenis kategori trader apa. Contohnya kalau orang tu jenis scalping. Scalping ni bermaksud dia entry, mungkin dia entry pukul 10.30 dia nak out. Dia dah nak keluar dah position dia. Jadi jenis kutip sikit-sikit lah bermaksudnya. 2 bit kutip, pagi mungkin. Tapi dia entry banyak. Banyak kali. Mungkin pukul 10 sekali, 10 masuk, 10.30 keluar. Mungkin 10.45 dia masuk lagi. Kan? Bila signal dia ada, 10.45 dia masuk lagi, 11 mungkin dia keluar, 11.5 minit mungkin dia masuk lagi kan. Dia cepat dia masuk tu masuk dalam keadaan cepat. So bila orang-orang yang scalping, dia akan guna time frame yang kecil. Mungkin contoh dia guna time frame 5 minit kan. Dia nampak okey ni adalah support dia, dia tunggu kat sini, tunggu je sampai sini, mungkin signal dia dah keluar signal sell, dia keluar, dapatlah berapa bit sini, dapatlah 3 bit 4 bit. Orang-orang scalping macam ni, dia menggunakan time frame yang kecil. Tetapi kalau kami di Easy Trade, kami menggunakan time frame yang besar lah, at least time frame 4 jam, at least time frame 4 jam dan ke atas. Kami tak tengoklah time frame yang kecil. Sebab entry kami, mungkin kami masuk hari ni, lagi 3-4 hari baru kami keluar, ataupun esok baru kami keluar kan. So trader style trading kami tunggu beberapa hari lah untuk keluar tu kan. So kami akan merujuk pada time frame 4 jam dan ke atas. 4 jam, daily, weekly pun kita tengok bagaimana pattern dia, dalam keadaan masih lagi dalam keadaan uptrend ke, ataupun dah patah trend kan. Okay, itu adalah topik time frame. Okay, berbalik kepada topik chart pattern tadi. Okay, chart pattern tadi. Kita tengok chart EPMB ni. Kalau ada nak request tengok chart mana-mana, just type je. Nanti insyaAllah kita sama-sama tengoklah kan. Okay, kalau chart macam ni, macam mana kita nak melukis dia kita kena biasakan diri dengan melukis. Melukis. Kita ambil je trend line ni, pilih je trend line ni, startkanlah trend line ni memang favorite. Kita ambil apa dulu,
Dan kita tarik ke sini. So low yang pertama, low sini dia hampir-hampir cecah. Sini dia dah cecah. So kita dah boleh tarik satu trend line. Okey. Manakala dekat sini, kita dah boleh tarik ke sini. Ke sini. Kan? Ni yang atas, ni pun puncak. Ni. Bila berlaku macam ni, contoh dalam keadaan macam ni kan, kita tak nampak lagi apa next yang akan berlaku kan. Bila keadaan chart menunjukkan macam ni, kita pun dah lukis, kita pun nampak ni kemungkinan kalau dia pecah je trend line yang ke bawah, dia akan pergi lagi bawah. Andai kata dia pecah je trend line ke atas, insyaAllah dia akan melantun ke atas. Bagaimana kita nak kira berapa take profit tadi tu? Saya cakap tu, ukur je sini, pada puncak ni kita tarik ke line bawah. Andai kata kalau chart ni pecah ke bawah, inilah kita punya inilah antara possibilities yang dia akan. Dia kata dia pecah ke atas. Yang ni kita bawa ke atas. Kita bawa ke atas. Kan? So sekarang ni kita nampak chart dia pecah ke atas. Bila pecah je ke atas, so kat sinilah kita punya target. Tetapi kita ada target, kita ada resistance. Ni kita ada resistance, kat sini kita ada resistance sikit. Ni kita ada beberapa resistance nilai-nilai orange ni sebenarnya dia dah tunjuk dah antara resistance. So andai kata kalau kita masuk selepas pada dia break up downtrend line ni, dia break up downtrend line ni, kita masuk, contohnya kita masuk pada harga 540. So kat mana kita punya profit yang pertama adalah resistance yang pertama ni dekat 695. Take profit yang kedua 730. Take profit yang ketiga dekat 880. Take profit yang keempat kat sini 935, 945 kan. So kita nampak ni possibilities yang mungkin berlaku. Andai kata dia berlaku sebegitu rupa lah kan. Tapi market ni tetap predict kan. Ni hanya prediction kita je. Kadang-kadang market ni bila berlakunya politik punya isu sikit, macam beberapa hari ni market pun start reverse. Tak tentu jugalah. Okey. Orang chat. Lukis trend line guna chart line. Tepat tak? Lukis trend line guna chart line. Okey, guna chart line. Okey, chart line yang tuan masukkan tu adalah ni. Sekarang ni kita guna dalam bentuk candle. Ni adalah dalam bentuk line. Candle tu kita dah tak nampak dia dalam bentuk line. Ada setengah orang dia agak kurang mahir menggunakan candle ni. Contoh bila dalam keadaan candle ni dia tak boleh nampak di mana support dan di mana resistance dia. Dia tak boleh nampak. Sebab mungkin echo panjang lah kan. Sorry. Saya gunakan Heikin-Ashi. Dia mata dia susah nak nampak lah di mana support dan di mana resistance untuk ditarik line. So dia boleh guna line. Tapi bila line ni dia tak nampak candle, tetapi dia nampak, tengok yang saya tarik ni kat sini menyentuh. Tapi kat sini tak sentuh, kat sini tak sentuh. So bila pakai line pun boleh juga, tak ada masalah, boleh je tarik. Macam tu. Tak ada hal. Cuma bila kita pakai line, kita dah tak nampak dah
echo yang tadi ya. So untuk kita tarik garisan down trend line yang ini sukar lah kan, susah lah, sebab kita tak nampak bila rakan macam ni, apa yang kita boleh tarik adalah kita boleh tarik daripada puncak ni ke puncak ni. Gitu kita boleh tarik. Tapi untuk yang ni kita tak boleh tarik. Sebab kita tak nampak. Kita hanya nampak macam ni je. Ini semua. Kita hanya boleh nampak macam ni je. Tapi tak apa. Boleh juga buat macam ni. Dan kita tengok kat mana dia break out. Anda kata dia break out yang kat atas ni kan. Kat mana kita nak take profit. Kita take profit kat sini. Ni. Dah nak sampai dekat resisten yang tadi yang kita lukis tadi. 885. Ni berapa? 860. Anda kata dia break out je. Kita boleh entry. Dia masuk kat sini. Boleh take profit kat sini. Itu menggunakan kaedah line chart lah. Macam personally saya sendiri, saya tak sukalah pakai line chart sebab kita tak nampak echo dia tadi. Dia payah nak lukis. Kalau guna macam ni lagi senang untuk kita lukis. Kita nampak sini kita boleh lukis ni kan. Kita boleh lukis. Senang lah. Senang sikit lah. Tu bagi saya lah kan. Mungkin kalau tuan selesa dengan line chart, tak ada masalah. Just go ahead je. Tak ada hal. Okay. Better pakai candlestick. Better pakai candlestick lah. Sebab ramai yang guna candlestick sebenarnya pada line. Okay. Apa lagi counter yang kita cuba? Ni pun kita dah ada lukisan kita yang sebelum ni. Nampak kita dah lukis ni. Banyak yang kita boleh lukis. Sini kita boleh lukis kan. Dia dah jadi segitiga lah kat sini. Bila pecah je ni, kat mana kita nak take profit, ukur siap-siap daripada sini ke sini. Ni. Kat sini kita take profit. Tapi dia ada halangan, dia ada roadblock je. Kat mana? Kat sini, roadblock yang pertama kan. Pecah je roadblock ni, insyaAllah boleh pergi sini. Tetapi dia lantun pergi naik ke atas ni. Siapa yang main angkat trailing stop ni, insyaAllah lah dia dapat ganjaran yang besar lah kan. So bila dia turun ni, garisan hijau ni kita boleh lukis kan. Kita nampak dah. Sini dia sentuh, sini dia sentuh, dia turun balik. So kita boleh nampak lah. Bila dia pecah je yang ni, kita dah boleh entry dah. Kita dah boleh participate entry. Sini pun boleh lukis. Ni garisan-garisan ni kita boleh lukis panjang-panjang. Kita boleh nampak dah. Garisan ni dia dah menjadi satu, bila dia naik ni, dia dah boleh menjadi garisan support. So kita boleh nampak dah. Andai kata kalau masuk dalam keadaan ni, andai kata kita masuk kat sini, kita masuk pada harga mungkin kita masuk 510. Dan dia naik kat sini pun dia menyentuh support kita dan dia lantung balik, alhamdulillah lah. Balik dan sini. Kita menganggarkan dia pergi tinggi ni. Kalau tengok ini kat mana kita punya target take profit kita. Kita menganggarkan take profit kita dekat sini. Dekat 620, tapi dia pergi ke 615. Kurang satu bit je daripada target kita kan. Tapi contoh kita dah set kita punya take profit dekat 620. Sekali dia pergi 615, dia patah balik. Dia tak sampai pun 620 yang kita target tu. So dia duduk main dalam dia buat pula fasa accumulation kat sini kan. Kalau kat sini kita tak take profit lagi, kita tak keluar lagi, kita boleh set kita punya cut loss bila candle
bocornya support yang ni. Garisan putih ni dia bocor je yang ni, kita dah boleh out lah. So adalah profit sikit kan, bocor. Tak jadi apa yang kita plan. Dia pergi 620 tapi dia pergi 615. Dia tak pergi pun. So dalam keadaan sekarang, kalau dalam keadaan sekarang ni kita boleh tarik lagi. Kita boleh tarik lagi macam tu kan. So kita dah boleh nampak dah. Anda kata kalau dia menyentuh balik ini dan dia naik balik, itu menandakan good signal untuk masuk lah. Okay. Kita boleh buka time frame yang besar, time frame weekly untuk kita tengok pattern dan kita tarik lah. Contoh dia macam ni. Daripada sini kita dari sini sampai ke sini. Kita dah nampak lah. Dia naik, dia turun, dia hampir menyentuh, turun balik, dia naik, dia tak pecah. Sehinggalah yang ni pecah. Ini pecah, signal sell lah. Kan, signal sell, dan kita kalau ada entry, kita kena take profit kat sini. Tapi bila dia turun, dia ni orang panggil yang force breakout semua ni, dia turun. Patutnya kalau dia turun ni banyak dia turun, lajulah dia turun, tapi dia turun sikit, dia naik balik, hijau balik, dan dia duduk dengan area ni je kan. Force breakout lah bila kat sini. So apa yang kita study ni dia tak 100% pun jadi, tapi potensi keberangkalian untuk dia menjadi tu lagi besar. Gitu je. Okay, ada tak cat-cat counter lain yang nak kita study? Boleh komen. Nanti kita tengok counter apa lagi. Minda. Okay, Minda ni kita boleh tarik dan trend lain. Dan sini kita tarik. Nampak tak? Kat sini dia pecah. Nampak dia pecah dan dia cuba nak naik balik. Sama ada dia kuat untuk naik ataupun sama ada dia force breakout yang ni, garisan support kita ni, ataupun dia betul-betul nak turun. Kalau betul-betul nak turun ni, kat mana kita punya prediction sejauh mana dia akan turun. Sejauh sini, kemungkinan sini, tapi kita nampak ada support kat sini. So mungkin juga kalau dia turun, dia akan pergi ke menghampiri support kat sini pada harga 2 sen. Kalau betul-betul kalau dia tak force breakout lah kat sini. Dia kata kalau dia naik balik, dia duduk atas garisan support ni balik dan dia pecah garisan downtrend line ni, dia naik dan dia berada ke atas, garisan ni target kita ni, kita boleh pindah ke atas. Tapi dia ada roadblock kat sini dekat harga 20 sen. Kita tengoklah Minda ni. Sekarang pun harga dekat support sebenarnya ni. Kita ada garisan support ni kan. Orang ni kita ada garisan support. So harga dah dekat support. So nak masuk pun risk trader boleh masuk lah. Dekat kalau dia masuk kat harga sekarang 110, dan mungkin dekat loss dekat 1 bit bawah dekat sini. Mungkin dia masuk dekat area ni harga sekarang, dia masuk harga sekarang, dan dekat loss dia adalah mungkin 1 ataupun 2 bit di bawah garisan support. Okay, itu kan. Mungkin ni level cut dia.
Tapi untuk minda ni volume dia tak ada lagi volume yang tinggi yang masuk. Sebab tu harga pun berapa aktif kan. Kalau volume tinggi macam ni ni dah sedap ni. Ni volume selepas yang volume tinggi ni volume agak atas kan, agak rendah. Kalau volume tiba-tiba ni rendah ada sebatang tinggi ni sedap sikit. Volume tinggi ni volume dia masih rendah. Mungkin kena tunggulah yang ni. Mungkin kena tunggulah 3-4 hari ke 1 minggu ke. Kita tak tahulah ke mana. Kalau dia turun, sini level cut loss. Kalau dia naik, level pertama kita punya tinggi adalah area ni lah 20 sen. Bawah sikit pun boleh kan. Tak payah betul 20 sen. 2 pik bawah ni pun dah cukup. Dah kosong. Kan 40% dah kalau menjadi. Kalau menjadi 20%. Cuba tengok reset reward dia. Dia kata kalau sini masuk dan sini cut loss 15%. Dia kata reward dia pula masuk dan kita keluar dekat 190. 73%. So kita tengok risk and reward dia. Risk and reward dia yang okey 1/3 lah. 1/3. Kalau satu-satu tak payah masuk lah. Masa satu cari counter lain pun banyak kan. Okay. Oh, weekly tadi. Okay, ni daily pasang pula. Ni tengok garisan oren. Ni adalah support dia ni. Ngam-ngam dia sentuh support. So expected bila dia pecah ni, expected take profit dia adalah sekitar sini. Lebih kurang puncak dia ni lah. 355. Siapa yang dah masuk awal, dia masuk level 20% apa semua ni, tunggu je lah kan. Andai kata kalau dia tak turun kan. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ni, kita tarik yang kecil-kecil. Tarik yang kecil-kecil. Tengok. Dia membentuk yang kecil ni. Andai kata kalau esok kalau minggu depan hari Isnin ni dibuka dan dia ke atas, insya-Allah dia makin nak naik dah tu kan. Target dia dia kata kalau hari Isnin tu dia ke sini. Dan garisan support ni kita boleh tarik panjang. Dia naik kat sini, dia turun balik, dia buat penurunan macam ni, dia turun balik, tapi dia tak pecah garisan support ni. Cantik tu kan. Market zigzag. Market naik, dia turun sikit, dia ambil nafas sikit, dia sambung naik balik. Sama juga bila dia turun, dia naik, dia turun, dia naik sikit, dia turun balik, dia naik sikit, dia turun balik, naik sikit, turun balik. Tengok. Sama juga. Bila dia turun pun dia buat naik dan turun. Bila dia naik pun sama. Bila dia naik, dia turun sikit, tapi dia punya turun tu tidak melebihi support yang sebelum kan. Dia turun, relax je lah. Dia naik, insya-Allah kalau dia pecah atas, insya-Allah kalau dia pecah bawah dan pecah support ni, layan je lah dulu. Pecah support ni awal kan, keluar je lah. Pecah 185 ni, keluar je lah. Tu untuk Priva. Weekmans. Lama tak tengok Weekmans ni. Ada yang menarik ke Weekmans? Weekmans ni macam berendam lama je Weekmans ni kan. Weekmans ni dah downtrend ni Weekmans ni. Weekmans ni lambat ni. Lambat lagi Weekmans ni.
tak nampak lagi. Downtrend line ni dia tak pecah lagi. Ada kata dia pecah downtrend line ni, baru 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 insya-Allah permulaan nak ke uptrend balik lah. Selagi dia tak pecah downtrend line ni, kemungkinan dia ke bawah ni. Ke mana nak sampai level bawah ni, mungkin ni adalah level yang first. Mungkin bawah ni, sebab ni adalah support dia kan. Mungkin sampai ke sini. Kalau dia tak lepas ni, mungkin dia ke 235. Kalau dia ke bawah lagi, jauh lagi, mana support dia seterusnya? Jauh ni. Tak nampak lagi lah, tak nampak clear picture lagi dia nak ke mana. Tapi kalau dia break downtrend line ni, salah satu signal untuk kita participate masuk. Contohlah, kalau dia duduk dalam keadaan ni, dia duduk dalam keadaan ni dan 2-3 hari lagi dia pecah. Dia pecah downtrend line. Dia pecah. Contohnya dekat sini dan kita masuk area ni. Kita masuk 285. Mana kita nak keluar? Sini kita nampak dia dah buat support kan. So kita punya keluar kalau dia pecah 250 lah. Mungkin kita boleh queue dekat 2 ke 245 ke kan. Tapi kalau dia main atas tu, tunggu je lah kan, layan je lah dulu kan. Macam tu. Batman ni lambat tak? Mungkin saya nampak mungkin lambat lah. Mungkin lambat Batman ni. Sebab dari segi volume pun tak ada besar masuk. Okay, tu Batman. Oh, Sanzen. Personally saya tak boleh dengar nama Sanzen ni. Sebab saya ada sejarah hitam dengan Sanzen ni. Saya ada sejarah hitam. Saya banyak uji dengan Sanzen ni. Kan, tu yalah. Min ni bukannya semua untung tak juga. Min ni pun banyak juga uji. Kan. So tapi tak ada masalah, boleh je layan. Padahal saya cuma pengalaman pahit saya jelah. Kan, okey. Kalau untuk Sanzen ni kita boleh nampak dia dah buat strong resistance ni. Kan? 1 kali dia touch, 2 kali dia touch, 3 kali touch, 4 kali touch, 5 kali touch, 6, 7, 8 lepas. Dia strong resistance ni. Kalau dia ni pun dia force breakout ni. Ni force breakout walaupun tinggi. Tapi tu balik ni force breakout. Kita tak boleh nak bila benda ni berlaku, kita tak boleh nak tahu pun ni adakah ini force breakout ataupun tak force. Kita tak tahu pun bila kita berada dalam keadaan tu. Tapi bila esok lusa tu kita dah boleh nampak lah kan. Tapi bila kita berada di hari tersebut, kita tak tahu pun ni adalah force breakout ataupun tidak kan. Tapi kalau yang ini kita nampak ni lebih 1 bit je undur balik kan. Ni tak breakout ni. Tapi kalau macam ni payah juga nak tengok tinggi ni kan, daripada 255 dia pergi ke 320 ni. Kita ingatkan ni betul breakout dah ni, power ni kan, volume power maksudnya. Sekali undur balik kan. Mungkin sebab ni mungkin sebab ramai yang dah sangkut ke atas ni. So bila dia naik je tu peluang dia untuk exit dah kan. So kalau untuk Sanzen ni ni resistant, ni adalah support dia. Siapa-siapa yang nak main, nak kutip sikit-sikit boleh ni. Kalau harga sekarang ni boleh masuk 235 dan take profit dia dekat 250 lah. Kurangkan 1 bit. 250 boleh dapat 3 bit kan. Kalau dia pecah dia 230 ni out lah kan. Tu dalam fasa accumulation pun orang boleh buat duit sebenarnya. Tapi kalau nak tunggu dia breakout, tunggu dia breakout 255. Mungkin 265 pecah je 265 dan tengok volume. Volume masuk tu agak tinggi, cantik lah. Boleh masuk tu. Boleh masuk lah. Tu Sanzen lah.
Okey, saya rasa dah tak ada apa dah daripada daripada ni kan contoh ni adalah pasal explanation. Ni. Ni tadi kita belajar dalam fasa consolidation kan. Ni fasa dia ni, consolidation ni. Bagaimana kita nak lukis. Kita dah boleh lukis petak. Bukannya segitiga je kita boleh lukis kita boleh lukis petak apa semua. Dia kena rajin melukis kena rajin melukis. Bila kita dapat cat satu cat je, kita cuba lukis. Bila kita lukis ni, insya-Allah dia akan menajamkan kita punya mata lah kan. Mungkin ada orang tanya kenapa yang ni terlebih, kenapa tak ambil dekat puncak dia macam ni semua kan. Kenapa saya ambil kat sini kan. Kenapa saya ambil kat sini? Ni adalah titik yang paling banyak dia sentuh. Sentuh pertama, sentuh kedua, sentuh ketiga. Dan ni pun dah lebih kan. Dia kat sini dia menyentuh 3 titik. Kalau saya ambil dekat sini, dia hanya menyentuh 1 titik je. Ini pun 1 titik je. So that's why saya ambil dekat sini. Dia menyentuh 3 titik. So bila kita nampak ni, dia dah nampak kita dah boleh nampak channel terbentuk. Dia bermain dalam channel ni. So kalau dalam keadaan macam ni, tengok volume pun tinggi tapi merah. Candle pun tak cantik. Tadi kita belajar yang first class tu apa yang macam ni. Ni lebih kurang macam hammer lah kan. Hammer tapi dia merah. Hammer terbalik. Inverse hammer. Inverse hammer ni tak cantik. Menunjukkan seller kuat. Ramai seller yang push harga ke bawah. Kan? Last kali dia tutup merah. Dia menunjukkan candle ni menunjukkan seller tu kuat. Menjual kuat. So mungkin saya nampak dia akan turun. Dia mungkin test ke area ni lah. 680. Dia kata kalau dia pecah lagi dia rapat ke garisan support trend line ni. Pecah dia support trend line ni, tuan boleh exit lah. Gitu je lah. Tuan boleh exit lah. Tapi kalau dia lantun balik, insya-Allah dia bermain dalam channel ni. Pecah channel kat atas ni, cantik lah. Pecah je channel kat bawah ni, tak cantik lah. Gitu je lah. Okay. Kita dah 10.52. Saya dah habis cover topik-topik yang kita nak cover malam ni. InsyaAllah topik-topik seterusnya kita akan ada kelas. Esok pun kita ada kelas untuk review counter-counter yang dah happen pada minggu ni. Itu ilmu lain lah yang akan cover. So saya sarankan untuk join kelas-kelas yang lain. Kenapa? Sebab saya rasa fee yang paling murah dekat Malaysia adalah fee easy trade kot. Paling murah. Semurah RM10 kan. Itu pun untuk menderma. Semua collection yang kita dapat daripada kelas ni, geng-geng kami tak ambil min tak pernah ambil pun duit tu untuk duit sebagai duit poket kami pun tak pernah guna. Semua projek, semua collection yang dapat hasil daripada kelas 100% memang kami sumbangkan balik lah. Macam yang last month kita buat program untuk van jenazah. Alhamdulillah kita dah berjaya collect rasanya hampir 10,000, lebih kurang lah 10,000 kot. So Alphard tu pun tengah repair sekarang, tapi disebabkan oleh PKP apa semua ni lambat sikit lah siap. Alphard tu kita tukar enjin lama dah rosak, kita tukar enjin baru dan
ada beberapa perkara-perkara yang minor-minor yang lain lah. Nanti kita repair sikit-sikit, bagi cantik, bagi sedap, sebelum kita serahkan kepada pihak yang nak buat, yang nak menjalankan sebagai venue nazar lah. Tu dana tu dah cukup. Dana yang seterusnya ni yang kita nak collect ni adalah untuk kita buat package prihatin lah. Siapa-siapa yang bantuan yang nak beri sumbangan kepada orang susah, kita dah liaise dengan tim Izimat, pihak Izimat lah yang akan tolong deliverkan barang-barang yang kita akan purchase nanti, insyaAllah. So terima kasih kepada kepada peserta-peserta yang join, dan terima kasih kerana anda turut menyumbang kepada program-program yang tim Easy Trade cuba jayakan. Banyak pahala tu, banyak pahala kan. So saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap ke apa semua. Dan kita sudahi majlis kita dengan surah Wal-Asr dan tasbih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.